السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak, iaitu dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun judul asalnya Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Osman Al-Zahabi dan diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Smaid. Kita masih dalam perbincangan atau membincangkan dosa yang ke-14. Dosa yang ke-16, yakni pemimpin yang penipu. Dan insyaAllah kita akan cuba habiskan ataupun selesaikan perbincangannya pada malam ini insyaAllah. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada menyebut, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang bermaksud setiap pemimpin yang menipu rakyatnya maka dia akan memasuki neraka. Dan di antara hadis yang lain pula disebut oleh Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka bukanlah ia dari golongan kami, bukan daripada golongan Islam. Jadi jelas di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, pemimpin yang menipu rakyatnya maka dia akan masuk neraka. Dan dahsyatnya ancaman kepada penipu, yakni Rasulullah menyebut man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukanlah ia dari golongan kami, bukan Islam, bukan daripada golongan Islam. Andai kata Nabi SAW pun tidak mengaku, tidak menerima keislaman seseorang tu, bagaimanakah nasib orang yang Nabi sudah menafikan Islamnya? Di mana keimanan kepada Allah dikaitkan dengan keimanan kepada Rasulullah SAW. Keradaan Allah juga dikaitkan dengan keradaan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Maknanya kaitan keimanan kepada Allah dikaitkan dengan keimanan kepada Rasulullah SAW, kepatuhan kepada Nabi. Kepatuhan kepada Allah dikaitkan juga dengan kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat itu jelas syaratnya fattabi'uni, maka hendaklah ikut aku.
Mana apa yang kita boleh kaitkan dengan pelajaran kita ini berkenaan dengan pemimpin yang menipu. Nabi amat tidak suka mengancam pemimpin yang menipu itu tidak diterima sebagai daripada golongan kami tidak Islam. Dan juga hadis yang kita sebutkan tadi, riwayat Tabarani, yakni setiap pemimpin yang menipu rakyatnya maka dia akan memasuki neraka. Maknanya hendaklah setiap orang yang ditugaskan, dipilih sebagai pemimpin dalam insaf, di mana keuntungan dunianya hanya sementara. Apabila habis tempoh kita diperlukan sebagai pemimpin dan kita terpaksa turun daripada takhta kepimpinan, di mana apakah gunanya kalau kita menipu rakyat sedangkan ianya adalah merupakan janji azab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dah Nabi-Nya SAW. Pemimpin menipu yakni akan masuk neraka. Dan sambungan lagi, sabda Nabi SAW, 3 golongan manusia yang tidak akan Allah berbicara kepadanya pada hari kiamat. Lalu beliau menyebut di antaranya ialah raja yang suka berdusta. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Bermakna Allah Ta'ala tak suka, benci sangat. Lalu dia menyebut di antaranya adalah raja yang suka berdusta. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan berbicara, tidak akan bercakap dengannya, di mana ianya satu daripadanya adalah raja yang suka berdusta. Raja ni maknanya kelompok pemimpin lah. Hadis lengkapnya, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, sedangkan mereka nanti akan ditimpa siksaan yang pedih, iaitu yang pertama, lelaki yang sudah mempunyai isteri lalu dia berzina. Yang kedua, raja yang suka berdusta, membohongi rakyatnya. Yang ketiga, orang miskin dia berlagak sombong. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lengkapnya berbunyi begitu, yakni 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepadanya. Allah Ta'ala tidak mau bercakap dengannya, tidak mau berbicara. Dan bukan setakat tidak mau berbicara, tidak mau memandang, tidak mau melihat, dan tidak akan mensucikan mereka, yakni tidak memaafkan mereka, tidak akan mengampunkan mereka, tidak sucikan mereka daripada kotoran dosa. Sedang mereka nanti akan ditimpa siksaan yang pedih, yang kesudahan daripadanya apabila Allah Ta'ala tidak mau bercakap, Allah Ta'ala tidak mau melihat, Allah Ta'ala tidak sucikan mereka daripada kotoran dosa-dosanya, di mana di hadapan mereka azab yang pedih. Inilah yang perlu kita fikir. Apakah nasib kita semua selepas mati? Itu kita perlu fikir. Nasib kita semua, bukan semata-mata pemimpin sahaja. Kita yang bukan pemimpin, kita perlu fikirkan, perlu kita bayangkan bagaimanakah nasib kita selepas kita mati. Mana mati itu adalah merupakan perkara yang wajib berlaku pada semua orang. Itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang hidup akan merasai mati. Dan selepas mati itulah yang kita bimbangkan, walaupun kita bukan pemimpin. Lebih-lebih lagi mereka yang memilih jawatan ataupun posisi sebagai pemimpin, maknanya patut lebih memikirkan. Kita yang bukan pemimpin pun belum tentu selamat. Yang ini nak selamat di akhirat ni mesti beriman dan beramal soleh. Kalau seorang itu tidak beriman dan beramal soleh, bermakna tidak akan selamat. Amal soleh itu perbuatan-perbuatan yang baik ataupun dipanggil sebagai kebajikan, amal-amal kebajikan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita fikirkan. Semua orang mesti fikir itu. Kesudahannya bagaimana? Jadi mati itu adalah merupakan sebagai permulaan hidup yang baru. Jadi mati bukan penutup kehidupan, tetapi mati itu adalah merupakan permulaan hidup yang kekal abadi. Ini sama ada seorang itu akan dimasukkan dalam syurga ataupun dimasukkan dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Di mana 3 golongan yang diancam dengan azab ini, Allah Ta'ala tidak mahu memandang, tidak mau berbicara, tidak mau memandang dan tidak akan mensucikan mereka.
dan mereka berhadapan dengan azab yang pedih. Yang pertamanya, laki-laki yang sudah mempunyai isteri lalu dia berzina, raja yang suka berdusta membohongi rakyatnya, orang miskin yang berlagak sombong. Ini golongan yang Allah Ta'ala ancam melalui lidah Rasulullah SAW. Jadi maknanya, apabila dah ada isteri, isteri itulah sebagai tempat untuk kita melepaskan keinginan. Itu halal. Kerana apa? Allah Ta'ala tetapkan seseorang itu untuk beristimta'. Makna istimta' itu seronok dan kemuncaknya melakukan persetubuhan, tapi syaratnya mesti nikah. Yang nikah itu adalah merupakan satu ikatan, kontrak melalui daripada rukun nikahnya. Dan yang keduanya, raja yang suka berbohong, suka berdusta membohongi rakyatnya, berjanji macam-macam, berjanji bulan bintang tetapi tidak ditunaikan. Ini adalah merupakan berbohong. Yang ketiga, orang miskin yang berlagak sombong. Ini dahsyat. Dia miskin tapi dia berlagak sombong. Kalau orang kaya lagak sombong tu agak munasabah. Tapi miskin, orang miskin tapi berlagak sombong, maknanya langsung tidak kena dengan diri dia. Sombong itu sendiri adalah merupakan perbuatan dosa besar. Nama Allah Al-Jabbar Al-Mutakabbir itu adalah untuk Allah. Yani perkasa, kesombongan itu adalah merupakan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dua nama tu tak boleh kita beramal. Yang wajib kita beramalnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yani murah, penyayang. Itu patut kita beramal. Dan sedangkan orang miskin ini sepatut merendahkan diri, sebab dia adalah orang yang susah, miskin, perlu bantuan daripada orang lain. Tapi kalau dalam diri dia ataupun diri dia itu sombong, maknanya amat dahsyatlah kesombongan daripada orang miskin. Walaupun sebegitu, kesombongan itu memang musuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya baik, orang miskin baik, yang ini tidak boleh sombong. Yang ini makhluk yang mula-mula sombong adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang ini iblis apabila disuruh sujud kepada Adam, dia enggan. Aba wastakbara, dan dia enggan dan dia sombong. Kana minal kafirin, jadilah dia daripada kalangan orang kafir. Dengan sebab sombonglah seseorang tu boleh jadi kafir. Mula-mula enggan menurut perintah Allah, lepas tu sombong kepada Allah, yang ini boleh membawa kepada kafir, kekufuran. Dan kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf pun, dalam kemuncak daripada sifat mazmumah adalah sombong ataupun takabur, kan bermula daripada ujub. Ujub ni ta'ajub. Rasa diri kita ni adalah hebat, rasa, baru rasa, bangga diri. Tak, ujub ni bangga diri, rasa dalam diri baru. Dan akan naik kepada sum'ah, yakni memperdengarkan, menyatakan, menceritakan ibadah kepada orang lain, ataupun riak, menunjuk-nunjuk dalam beribadah. Dan daripadanya akan naik kepada sombong, takabur. Jadi kalau ada dalam diri kita ujub, naklah kita mengikut ajaran Rasulullah SAW yang menyebut la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Mungkin bila berlaku peringkat permulaannya, kita merasa dalam diri kita ni orang suka solat berjamaah, ada orang yang tak suka. Itu boleh menyebabkan naik kepada peringkat yang riak, menunjuk-nunjuk. Jadi bagaimana? Naklah kita sebut la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Nabi SAW bersabda lagi, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, rahul Bukhari. Yang bermaksud sesungguhnya kamu sangat mengharap-harapkan akan jabatan kepimpinan dalam pemerintahan dan kekuasaan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan yang tidak habis-habis nanti di hari kiamat. Ini adalah hadis yang jelas Nabi SAW memberi ingatan, memberi amaran, memberi ingatan. Dan ini secara umum Nabi kata bermaksud sesungguhnya kamu sangat mengharap-harapkan akan jabatan kepimpinan. Makna kamu tu semualah. Mungkin pada masa itu ada seorang minta jawatan kepimpinan, Nabi sebut, dan umumnya kepada semua orang.
yakni sesungguhnya kamu sangat mengharap-harapkan akan jabatan kepimpinan dalam pemerintahan dan kekuasaan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan yang tidak habis-habis nanti di hari kiamat. Dan bagaimana di hari kiamat dengan jawatan itu boleh menyebabkan seseorang itu menyesal. Seseorang itu akan mengutuk diri dia sendiri, mencaci maki diri dia sendiri, menghina diri dia sendiri. Sebab apa? Kenapa di dunia dulu suka kepada jawatan? Sebab apabila ada jawatan, tanggungjawab yang besar. Dan jawatan ini kadang-kadang tak terlepas daripada pembohongan. Pembohongan inilah di antara yang menyebabkan satu penyesalan. Memang di akhir zaman ini bahawa jabatan pemerintahan itu menjadi rebutan orang ramai, sehingga orang yang mahukan jabatan itu sanggup berbuat apa saja untuk mencapai cita-citanya. Pada zaman kita ni memang orang yang nak jabatan itu memang ramailah. Nak jadi pemimpin tu ramailah. Yang bercita-cita nak jadi pemimpin tu ramai. Yang berebut, yang menonjolkan diri, yang yang tawarkan diri untuk jadi pemimpin dan sebagainya, tu memang ramai. Memang jelas. Padahal orang terdahulu selalu menyembunyikan dirinya atau melarikan dirinya supaya terselamat dari ditunjuk untuk menjabat jabatan tersebut, kerana mereka tidak mahu menjawatnya. Bahkan ada yang sampai dipaksa, malah dihukum dan diseksa jika masih tidak mahu menerima jawatan itu. Ajaib sekali. Zaman dahulu, awal-awal Islam, salafus soleh, dalam zaman yang dahulu, yakni orang-orang yang berbakat, orang-orang yang memang ada nama ni, tak nak jawatan, lari sembunyikan diri. Dan kadang-kadang dipaksa, malah dihukum dan diseksa untuk jawatan. Imam Syafi'i pun dipaksa untuk jawatan. Imam Hanafi dipaksa untuk jawatan. Imam Malik pun dipaksa untuk jawatan, tapi mereka tidak nak. Jawatan itu menyusahkan ataupun akan menyebabkan mereka akan disoal banyak soalan. Mereka tidak nak. Ini contoh, bukan tak boleh untuk jawatan. Kalau tak ada pemimpin, dia tak boleh juga dunia jadi huru-hara. Tetapi sebagai ingatan, jangan kita ni tak mampu nak berebut jawatan, ataupun memang di minda kita tu ada sesuatu yang di sebalik jawatan itu. Memang kenalah, mungkin pepatah Melayu kata apa, ada udang sebalik mi ke apa. Maknanya makan mi itu memang ada sesuatu yang kita tarik, menarik kita. Bukan mi saja, tapi ada sesuatu yang lain. Itu yang jadi masalah. Kalau seorang tu memang yang ini bertujuan untuk membetulkan masyarakat, untuk mendidik masyarakat, membetulkan segala kekurangan dengan ikhlas, bolehlah. Tapi kalau awal-awal yang ada di mindanya sesuatu di sebalik jawatan, ini yang paling berbahaya. Dan semua tu Allah Ta'ala tahu. Dan orang sebegini apabila dapat jawatan, dia akan terus terpesong dengan sebab jawatan ini, takut rugi. Hanya beberapa masa menerima jawatan, tetapi depannya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin penyesalan yang terjadi itu akibat melewati batas kerana meninggalkan yang diwajibkan atau makan barang yang diharamkan. Mungkin apa yang maksud penyesalan itu? Mungkin penyesalan yang disebut oleh Rasulullah SAW itu sebab apa? Perbuatan dengan jawatan itu melewati batas, melampaui batas. Kerana apa? Meninggalkan kewajipan. Apa kewajipan sebagai pemimpin? Yang ini mesti amanah. Itu kewajipan yang utama, mesti amanah. Dan bagaimana pemimpin? Pemimpin mesti melebihkan, mendahulukan rakyat daripada dirinya sendiri. Itu sebagai pemimpin. Yang pokok yang utamanya mesti amanah. Di mana tidak ada kepentingan, tidak ada di dalam dirinya kepentingan terhadap jawatan. Kalau ada kepentingan itu sudah tidak amanah. Contohnya diberi peruntukan sekian banyak, tetapi di sebalik itu dia sudah markup dia punya harganya, ataupun dia sudah menerima komisen daripada jawatan. Ini satu benda yang salah, tidak amanah. Ambil gaji tak salah, sebagai bekerja memang perlu kepada gaji, perlu kepada pendapatan. Dan tidak kuranglah yang kita dengar orang yang
menjawab jawatan ni, ada yang mengambil komisen daripada kelulusan ini adalah merupakan satu yang tidak amanah, ataupun dia sendiri yakni memberi peruntukan ataupun projek-projek kepada ahli keluarga, ini adalah tidak amanah. Semua tidak amanah. Yang ini amanah tu adalah merupakan wajib untuk dijaga oleh pemimpin. Ini amanah tu perkara yang utama akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat pemimpin, tapi kita pun berhadapan dengan amanah. Amanah kerja, amanah jawatan, walaupun kecil amanah. Itu amanah ni adalah merupakan soalan ataupun rintangan yang Allah Ta'ala rintangkan sebagai yang ada kaitan dengan manusia. Di mana kata ulama, sirat itu ada dia punya rintangan-rintangan tertentu. Seseorang tu mungkin boleh lepas dalam perkara yang berkaitan dengan amal-amal seperti sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Keimanan dia pada Allah mungkin boleh lepas yang tu. Tetapi ada siratnya yang menghalang seorang tu dengan sebab amanah. Ini yang takut. Ada orang yang menjaga sembahyang, puasa, yang menjaga hubungan dia dengan Allah, tetapi dalam sebab amanah tu dia kalah. Ini yang takut. Atau makan barang yang diharamkan. Ini lebih melampau lah. Makan barang yang diharamkan. Rasuah tu adalah haram. Memberi projek kepada orang yang tidak tepat sebab mereka itu keluarga adalah haram. Benda tu adalah haram. Mendapat komisen tu adalah haram. Daripada jawatan, semua tu haram. Dan ini banyak contoh lah. Mungkin kita dah biasa dengar benda-benda yang macam ni. Jadi maknanya jawatan-jawatan ni boleh menyebabkan seorang tu terdedah kepada tidak amanah dan juga benda yang haram. Semakin besar jawatannya, semakin terdedah kepada benda yang haram. Semakin besar jawatan, semakin terdedah kepada benda yang haram. Sebab pernah Nabi SAW mengatakan kepada orang yang meminta supaya diberikan jawatan seperti itu kepadanya begini. Ada pernah orang meminta jawatan kepada Rasulullah SAW dan Nabi menjawab. Bermakna apa boleh dinamakan sebagai manusia ni bila-bila ataupun zaman mana-mana pun memang suka meminta jawatan. Kalau zaman Nabi ni sudah tentulah sahabat lah. Orang yang masuk Islam dengan Nabi dipanggil sahabat. Mungkin semua sahabatnya ada yang sahabat yang besar yang dekat dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang jauh. Tapi sahabat, orang yang masuk Islam berserta dengan Nabi adalah dipanggil sahabat. Mana masuk Islam di zaman Nabi dengan Nabi, itu panggil sahabat. Di mana ada mereka yang meminta jawatan. Bagaimana jawab Nabi? Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi jawab apa? Demi Allah, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada sesiapa saja yang memohonnya ataupun kepada sesiapa yang mengharapkannya. Ini jawapan Nabi. Kami tak akan memberi jawatan kepada orang minta jawatan dan ataupun kepada siapa yang diangan-angan untuk jawatan itu. Yang biasa berlaku jawatan-jawatan tu Nabi sendiri yang beri, tak minta. Contohnya Muaz bin Jabal, dia dapat jawatan sebagai gubernur, bukan dia minta, Nabi yang beri. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain yang Nabi tengok kebolehan dia, ketokohannya, kewibawaannya, kezuhudannya, kesemua tu lengkap. Orang tu boleh diberi jawatan. Dan Nabi beri jawatan. Hatta kepada bapa saudara sendiri pun Nabi tak beri jawatan. Tu orang dekat. Bukan sebab takut ada fitnah, tapi Nabi lihat tidak berkemampuan. Nabi beri jawatan kepada orang yang mampu. Jelasnya Nabi SAW mengisyaratkan supaya jabatan seperti itu diberikan kepada orang yang layak memikulnya. Lalu ia akan menjalankan tugasnya yang berat terhadap rakyat, berusaha untuk kepentingan rakyat dan bersedia berkorban apa saja untuk kemaslahatan rakyat. Moga-moga semua pemimpin kita bersikap seperti itu. Ini jelas apa yang dimaksudkan daripada hadis ini, isyarat, petunjuk supaya jawatan itu diberikan kepada orang yang layak memikulnya. Hadis ini sebagai petunjuk, sebagai
isyarat, yakni jawatan-jabatan itu ataupun jawatan pemimpin itu diberi kepada orang yang layak yang mengikulnya. Dan apabila satu orang itu diberi jawatan, bagaimana keadaan dia menjalankan tugasnya, tugas yang berat terhadap rakyat. Yakni menjaga rakyat itu memang berat tugasnya. Ya, rakyat ni makna ramai. Rakyat kalau 2 orang tu bukan rakyat lah, 2 orang. Mungkin zaman-zaman dahulu mungkin ada lah tak ramai, tapi zaman kita ni kalau sebut rakyat tu ribu-ribu orang lah. Dia ada ahli Dewan Undangan Negeri, dia ada ahli parlimen, dia ada parlimen, di bawah parlimen tu ada DUN kan banyak. Kalau DUN tu sendiri pun dah ramai, rakyatnya sudah tentulah banyak dia punya keperluan rakyat. Siang malam rakyat akan cari pemimpin untuk meminta bantuan. Mana rakyat berusaha untuk kepentingan rakyat, mana ada di dalam minda pemimpin yang betul, pemimpin yang baik ini hanya di dalam mindanya adalah berusaha untuk kepentingan rakyat. Apa saja yang ada di dalam mindanya, usahanya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan peribadi. Apabila ada bentuk kepentingan peribadi sebagai pemimpin dalam diri pemimpin itu, maknanya berdasarkan petunjuk hadis ini dia memang tidak layak. Dan setiap orang tu dia kena ukur diri dia. Kalau ada dalam diri dia penting, ada satu kepentingan dalam jawatan, janganlah. Kalau beriman kepada Allah dan Rasul, dan kalau dalam diri dia ni tak ada kepentingan apa-apa pun, dia melihat rakyat yang susah, dia nak bantu, dia tak ada kepentingan apa-apa pun. Jadi orang macam tu kalau dia betul begitu keadaannya, bolehlah sebagai pemimpin. Dia pun ada ketokohan, dia pun ada kewibawaan, ada integriti dan sebagainya, dan dalam diri dia pun tak ada kepentingan apa-apa pun. Tu kadang-kadang pemimpin ni elok juga dipilih daripada kalangan orang yang kaya raya. Tapi bahaya juga orang kaya raya dia nak tambah kekayaan juga, payah juga nak fikir. Kita nak fikir orang kaya tu sepatut dia tak perlulah dia lagi kaya, tapi kadang-kadang orang kaya diuji untuk jadi kaya lagi, jadi payah kita nak fikirlah tuan-tuan. Patutnya kalau orang kaya tu boleh dilantik sebagai pemimpin sebab dia memang dah kaya, dia tak perlu lagi kekayaan, sepatut begitu. Tapi kadang-kadang sebaliknya pula, yang kaya dia fikir nak kaya lagi. Kalau yang miskin sudah tentulah dia nak jadi kaya, sebab kalau ada dalam diri kepentingan diri itu, maknanya dia nak jadi kaya. Mungkin sekian tahun dia pilih ni, dia dah nampak dah di sini projek, dan apabila dia dah tak dilantik, tak dipilih untuk seterusnya dia dah kaya. Ada juga orang berfikiran begitu. Itu yang kita nampak lah. Dan tak kuranglah juga orang bercakap dengan saya, kalau nak kaya ustaz jadi ahli politik. Maknanya kalau dalam perkataan kita dah sebut macam tu, jangan jadi ahli politik. Ustaz kalau nak kaya kena jadi ahli politik. Kalau itulah minda kita yang terkeluar daripada pemikiran kita, bermakna jangan jadi ahli politik, itu bahaya. Memang dah ada, benih tu dah ada. Cuma nak disuburkan lagi. Benih yang macam tu tidak boleh. Dan bersedia berkorban apa saja untuk kemaslahatan rakyat. Ini berkorban apa saja untuk kemaslahatan rakyat. Bukan datang 5 tahun sekali saja, tapi kemaslahatan rakyat. Kesusahan rakyat ada dia, masa rakyat susah ada dia, masa rakyat senang pun ada dia, di sepanjang masa ada rakyat. Ada tak banyak tu? Ada. Kalau Islam dah syaratkan syarat-syarat ketat sebegini sebagai pemimpin, apakah ada? Ada, mesti ada. Sebab dalam diri kita ni ada dua, nak buat baik ataupun nak buat jahat. Itu kita boleh pilih. Nak buat baik memang ada jalannya, nak buat jahat pun ada jalannya. Nak buat jahat kawannya adalah nafsu dan syaitan. Nak buat baik adalah yakni malaikat. Itu adalah kawannya untuk buat baik. Maknanya jalan untuk buat baik itu hidayah daripada Allah, bantuan daripada malaikat sudah ada. Bergantung kepada diri sendiri. Pernah Nabi SAW berkata kepada sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, moga-moga Allah melindungimu daripada jabatan orang-orang yang jahat lagi bodoh, iaitu pemimpin-pemimpin yang datang sesudahku, mereka tidak mengikut petunjukku dan tidak berjalan atas landasan perjuanganku. Riwayat Ahmad.
yakni Ka'ab bin Ujrah. Nabi pernah berpesan kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, moga Allah melindungimu daripada jabatan orang-orang jahat lagi bodoh. Moga Allah Ta'ala lindungimu apabila kamu ada di jabatan daripada dikelilingi oleh orang jahat yang bodoh. Iaitu pemimpin-pemimpin yang datang sesudahku. Nabi kata bila? Sesudahku akan ada pemimpin-pemimpin yang datang yang mana mereka tidak mengikuti petunjukku, tak ikut petunjuk Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Nabi kata ikut aku, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan sayang, kasih kepada kamu. Dan akan datang, Nabi kata ada yang setelah aku pemimpin-pemimpin yang tidak ikut petunjukku. Petunjuk Nabi dalam kepimpinan yang utama adalah mesti amanah, itunya. Dan selaku sebagai orang Islam sudah tentulah menjalankan akan ma'ruf dan mungkar. Yang perkara ma'ruf naklah ditegakkan, perkara mungkar naklah dihapuskan. Itu sebagai pemimpin. Kalau pemimpin tidak mampu untuk menegakkan yang ma'ruf dan tidak mampu untuk menghalang mencegah kemungkaran, yang mana tidak sebagai pemimpin. Kemungkaran itu penuh ataupun berluasa di bawah area kawasan kepimpinannya, mana dia punya hak sebagai pemimpin. Ini tidak betul. Dia sebagai pemimpin amanah suatu perkara dan juga menegakkan ma'ruf dan mungkar, itu adalah merupakan syarat pemimpin yang baik. Kalau pemimpin itu tidak mampu untuk menegakkan ma'ruf dan tidak mampu untuk mencegah kemungkaran, dia adalah bukan pemimpin yang baik. Satu suara pun tak keluar untuk menegak kemungkaran sebab takut. Ini maknanya ini ada satu masalah. Sebab apa? Masa dia dilantik dulu, lantikan dia dipilih oleh orang-orang yang suka buat mungkar. Kadang-kadang boleh berlaku begitu. Penyokong-penyokongnya memang suka buat macam dia. Nak apa dia jadi pemimpin, nak menegur, nak menegah kemungkaran sudah takut. Mulut sudah ditutup. Ini bendanya. Jadi pemimpin syaratnya amanah. Yang keduanya mesti menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan kalau tak mampu untuk menegakkan ma'ruf dan mencegah mungkar, itu bukan pemimpin yang baik namanya. Beratnya memang berat. Tersebut dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Man talaba qada'al muslimin hatta yanalahu, thumma ghalaba adluhu jawrahu falahu jannah, wa man ghalaba jawruhu adlahu falahu nar." Rawahu Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bermaksud barang siapa yang menuntut jabatan kaum muslimin hingga dia mencapainya, kemudian dia memerintah sehingga keadilannya mengalahkan kezaliman, yakni kecurangannya, maka baginya disediakan syurga. Dan barang siapa yang memerintah sehingga kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka baginya disediakan neraka. Mana dua saja, dua pilihan. Dalam hadis ni kita lihat dua pilihan. Barang siapa yang menuntut jabatan, satu orang yang dia minta nak jadi pemimpin, nak minta jabatan, nak minta kedudukan, yakni jabatan kaum muslimin, sehingga dia dapat, dia mencapainya, dia dapat. Kemudian dia memerintah dan dia dapat, dia memerintah sehingga keadilannya mengalahkan kezalimannya, yakni kecurangannya, maka baginya disediakan syurga. Itu je. Kebaikan ni natijahnya syurga, kejahatannya natijah tu neraka. Dua sahaja. Keadilan natijahnya syurga, kezalimannya natijahnya neraka. Dua sahaja. Allah Ta'ala bagi pilihan dalam hidup kita ni. Selepas mati ada dua sahaja. Sebagai pemimpin yang dia berlaku adil sehingga keadilannya mengalahi kezalimannya, dia kalahkan kezaliman ataupun kecurangan. Dia nak buat satu benda yang tidak baik, dia lawan diri dia sendiri sehingga dia memunculkan potensi keadilan tu lebih, mengalahkan akan kecurangan ataupun kezaliman. Manusia ni memang ada sikap zalim dalam diri dia, dan juga dalam diri manusia pun ada sikap adil, dan kita boleh pilih untuk mengalahkan kezaliman dan untuk menegakkan keadilan. Memang itu dah ada dalam diri kita. Dengan sebab apa kita melakukan keadilan? Sebab takut kepada Allah, sebab takut di hari akhirat besok bagaimana keadaannya. Allah Subhanahu Wa Taala beri dua saja, satu daripada dua pilihan. Adil syurga, zalim neraka. Tak ada yang tengah-tengah. Kok tengah-tengah tak ada. Di dunia ni manusia macam-macam boleh, walaupun dia salah. Dia panggil orang tolong, dia panggil lawyer yang bagus dan sebagainya, boleh.
Di dunia walaupun jelas-jelas salah boleh, tapi di hari akhirat memang tidak boleh. Di mana apabila di hari akhirat kelak ada saksi, diri kita saksi kepada perbuatan kita, alam seluruhnya jadi saksi kepada perbuatan kita, percakapan kita, malaikat jadi saksi kepada percakapan perbuatan kita, Allah jadi saksi kepada percakapan dan perbuatan kita, termasuk hati kita. Tengok bagaimana saksi-saksi itu akan ikut kita. Diri kita sendiri akan jadi saksi, mulut akan disil, tangan kaki akan jadi saksi, akan bercakap untuk kita apa yang kita buat. Dan juga alam semua ni dengan bangunan yang ada, dengan semua kapek-kapek yang kita duduk malam ni akan jadi saksi apa yang kita buat. Semua tak akan jadi saksi. Dan malaikat akan jadi saksi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala jelas memang saksinya. Cuma Allah Ta'ala datangkan saksi-saksi daripada makhluk itu untuk menunjukkan keadilan Allah. Kalau Allah Ta'ala satu saja pun dah cukup untuk jadi saksi. Tapi sifat manusia mesti nak tunjuk banyak saksi, sama ada untuk menyokong dia untuk benar ataupun menyokong dia, mengalahkan dia sebagai orang yang salah dan saksi. Dan barang siapa yang memerintah sehingga kezaliman yang mengalahkan keadilannya, maka baginya disediakan neraka. Dua saja. Kalau keadilan tu mengalahkan kecurangan, kezaliman dan syurga. Kalau dah kezaliman dia tu mengalahkan keadilan, dikalah dengan sifat yang baik dalam diri dia sehingga dituruti akan nafsu yang membawa kepada ketidakadilan, kezaliman, kecurangan dan sebagainya, maka baginya disediakan neraka. Dalam bicaranya kepada para sahabat yang mengingatkan diri mereka dengan berbagai-bagai mutiara nasihat, beliau lalu mengatakan bahawa kamu nanti akan mengharap-harapkan jabatan penguasa, yakni pemerintah, dan demikian itu nanti akan menjadi penyesalan yang tak sudah di hari kiamat. Dari riwayat Bukhari dan Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata kamu menyesal nanti. Penyesal tak sudah-sudah. Kenapa dah ambil jawatan? Kenapa? Dah di akhirat menyesal tak ada guna. Nak kita buat koreksi masa hidup. Berkata pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, perdengarkanlah kepadaku suatu sabda yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah SAW. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu lalu berkata, aku pernah mendengar daripada Rasulullah SAW, katanya, aku dibawa seseorang penguasa pemimpin, akan dibawa seorang penguasa pemimpin nanti di hari kiamat serta ditolaknya di atas jambatan Jahannam, na'udzubillah, sehingga bergoncanglah jambatan itu dengan suatu goncangan yang kuat yang bakal menyebabkan setiap tulang belulang orang yang berada di atasnya boleh tercabut dari simpulannya. Namun jika dia orang yang taat kepada perintah Allah dan segala amalannya, dapatlah dia melaluinya dengan selamat. Tapi jika dia seorang yang derhaka kepada Allah dalam segala amalannya, maka jambatan itu akan terputus, lalu terhumbanlah dia ke dalam neraka Jahannam itu sekadar panjang masanya 50 tahun. Yang ini neraka Jahannam ni jabatan ataupun kita panggil jambatan lah, titi ataupun jabatan, benda yang besar yang dilalui. Semua orang akan lalu di atas jambatan ini. Orang beriman, orang kafir semua lalu jambatan ini. Orang yang baik, orang yang taat, orang yang maksiat semua lalu jambatan ini. Semua orang akan lalu. Dan seseorang dan cangkuk-cangkuk, kaitan-kait, pengait-pengait daripada neraka Jahannam tu kenal siapa yang dia nak kait buat masuk dalam neraka Jahannam yang di bawah tu. Dia punya penyangkuk, macam penyangkuk ataupun macam kait pengait tu dia kenal. Siapakah orang yang dia akan cangkuk untuk tarik dalam neraka Jahannam? Semua dia tahu. Semua orang akan lalu di sini. Ni bahayanya. Inilah yang hadis yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Abu Dzar. Dia kata, boleh tak kamu ceritakan satu hadis yang kamu dengar daripada Nabi SAW? Abu Dzar kata, aku pernah dengar daripada Rasulullah berkata, akan dibawa seorang penguasa pemimpin di hari kiamat serta ditolaknya di atas neraka Jahannam, jambatan Jahannam.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar itu menunjukkan bagaimana nasib pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang tidak berlaku amanah, yang mana dia juga akan dibawa melalui jambatan ataupun sirat yang bawahnya ada neraka jahanam, dan dia akan ditolak, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sehingga bergoncanglah jambatan itu dengan satu goncang yang kuat yang bakal menyebabkan setiap tulang belulang yang berada di atasnya boleh tercabut dari simpulannya. Ini adalah azabnya, nak menggambarkan kepada kita di hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak, di mahsyar. Ya, ini permulaan daripada azab-azab yang dahsyat yang kita tak tergambarkan bagaimana dahsyat, tapi memang dahsyat. Dan di antara kedahsyatannya adalah balasan kepada pemimpin yang tidak amanah ini, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang menipu rakyat. Itu permulaan, baru permulaan, belum dimasukkan dalam neraka yang benar lagi. Permulaan, baru sirat. Sirat ni kan dibentangkan di mahsyar. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, semua orang akan lalu sirat ni. Sirat semua akan lalu dan cangkuk-cangkuk untuk mencangkuk seseorang itu untuk ditarik masuk ke dalam neraka jahanam. Tu penyangkut tu memang kenal siapa dia. Memang dia tahu siapa yang akan ditarik ke dalamnya. Lalu bertanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu pula, siapakah lagi orang yang patut meminta kerja ini wahai Abu Dzar? Mendengarkan akan bagian beginilah azabnya pemimpin ni. Seorang pemimpin ni kalau dia tidak amanah, tidak betul, tidak jujur, di mana ini dia punya azabnya, siksanya. Sehingga Abu Dzar pun tanya, kalau macam tu ya Abu Dzar, siapakah lagi orang patut meminta kerja ini wahai Abu Dzar? Siapa pula kena minta? Melihat kepada azab tu, siapa pun takut semua. Siapa yang patut meminta? Jawab Abu Dzar, siapa yang sujud kepada Allah sehingga terputus hidungnya, dan siapa yang banyak bersujud sehingga melekat dahinya ke tanah. Sujud ni adalah merupakan satu keadaan perbuatan yang kemuncak daripada keimanan, keyakinan dan dekatnya hamba kepada Allah. Kemuncak ini adalah merupakan satu daripada perbuatan simbol seseorang tu amat beriman kepada Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mempercayai Allah sebagai Tuhan. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita lama-lama sujud, dan di sujud tu sebab apa? Kita dekat dengan Allah.
Orang sujud berlama-lama ini sebab dia tahu, dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala dekat di waktu itu. Dekat dari sudut apa? Dari segi ketuhanannya dekat. Dan di waktulah dia berdoa kepada Allah. Jadi yakin orang cepat-cepat nak maksiat solat ni maknanya sikit kekurangan pada diri dia ni nak cepat bab kejar dunia. Orang yakin kepada Allah di dalam solat, lebih-lebih lagi pada sujud, dia akan melama-lamakan. Sebab di saat itu Nabi kata berlama-lamalah. Sebab dekat dengan Allah, berdoalah, minta kepada Allah. Maksudnya orang yang ahli agama yang benar-benar dapat meletakkan dirinya di antara dua sempadan, iaitu antara baik dan buruk, antara adil dan zalim dan seterusnya, kerana warak itu menjadi salah satu sebab utama bagi seorang pemimpin. Dan tidak ada sifat warak jika tidak terliput soal ilmu agama dari segi di segala penjurunya. Nah, ini adalah merupakan sebagai simbolik. Jadi ahli agama itu benar-benar ini meletakkan di antara dua sempadannya, di antara baik dan buruk, di antara adil dan zalim. Dan bagaimana sifat wara' itu adalah sifat yang boleh membentengi seseorang itu daripada berlaku tidak adil, berlaku tidak amanah wara'. Menjagakan sempadan itu, sempadan di antara keimanan dan kufur. Berkata Umar bin Muhajir bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan kepadaku, jika anda lihat aku terpesong daripada kebenaran, maka letakkanlah tanganmu pada dadaku, lalu katakanlah, hai Umar, apakah yang sudah engkau lakukan ini? Umar Abdul Aziz ni adalah cuculah keturunan daripada Umar Al-Khattab. Dia copy paste daripada Umar Al-Khattab, bagaimana dia punya keadaan warak dia. Sebuah nasihat, hai orang yang suka digelari kejam, hai orang yang suka digelari kejam atau zalim, berapa kalikah engkau telah melakukan kezaliman? Ingatlah bahawa balasannya tidak ada yang lain, iaitu neraka jahanam, dan kebenaran itu di tangan hakim maha hakim. Engkau tidak akan punya alasan lagi jika engkau hendak berhujah. Ingatlah, perut kubur itu sungguh mengejutkan hati. Mengapa engkau tidak ingat bahawa engkau akan dipenjarakan di situ nanti? Ingatlah bahawa perkiraan hisab di hari perhitungan nanti akan berpanjangan. Maka buatkanlah perhitungan ke atas dirimu dari sekarang. Segala yang engkau kumpulkan banyak yang kotor, padahal engkau senang dengan cita-citamu dan engkau masih melangkah satu-satu. Ingatlah bahawa penganiayaan yang engkau lakukan itu tidak akan ditinggalkan dari dikira meskipun sekadar ruas jari. Oleh itu, jika engkau lihat orang yang zalim, maka hendaklah engkau berhentikannya. Moga-moga dia akan tersedarlah dari perlakuannya yang buruk itu. Kesimpulan, pada zaman ini orang yang hendak menjadi pemimpin sangatlah banyak sekali. Namun pemimpin yang berazam akan membela nasib rakyat sangatlah sedikit pula. Sebab zaman ini iaitu zaman yang rosak, zaman yang mengukur sesuatu dengan mata benda dan harta kekayaan. Zaman yang sudah tidak tahu untuk mengira harga diri, akhlak dan moraliti. Kerana yang berharga sekarang ialah mata wang. Ukuran tinggi rendah ialah bergantung dengan kantong yang berisi dan kantong yang kosong. Kalau sudah kantong itu kosong, ia tak usah beradu ilmu tinggi atau berakhlak murni ataupun bersih hati, semuanya sudah tidak dipandang orang lagi. Sebab itulah barangkali apabila ada saja satu jawatan kepimpinan yang kosong, banyaklah orang yang hendak berebut-rebutnya, dan hampir ke semua orang yang mengejar pangkat dan angan-angan yang besar tergambar di dalam pemikirannya betapa bertuah nasib yang sedang menunggunya di hadapan. Tidak payah lagi mentak di pondok kecil, meninggi di atas basikal atau motosikal dengan berpanas atau berhujan, sebab Lailatul Qadar akan turun, akan mengubah segala yang bersifat payah menjadi mewah, dan yang susah akan hilang, dan yang senang akan datang. Kantong akan menjadi gembung, bertindih-tindih kertas yang disimpan di dalamnya, dan seterusnya segala angan-angan dan mimpi akan meruncuk menjadi kenyataan. Semua ini sebenarnya akan melupakan seorang daripada tugas asalnya yang ia diserahkan tugas kepimpinan itu, dan sememangnya pangkat dan kedudukannya dalam banyak hal akan menjadikan manusia lupakan daratan, seperti kata orang tua-tua, kacang lupakan kulit. Dan kerana itulah juga maka Nabi SAW mengingatkan kita dari hal jawatan kepimpinan ini bukan boleh diberikan begitu saja kepada siapa yang memintanya, akan tetapi tugas kepimpinan
Itu ialah satu tanggungjawab yang berat yang mesti dipikul oleh orang yang ahli. Kerana kalau ia tidak melaksanakan tugas itu dengan baik dan sempurna, padanya sangat berat sekali di hadapan Tuhan semesta alam nanti di hari kiamat. Dan kerana itu juga ramai dari orang-orang yang ahli di zaman dahulu melarikan diri supaya tidak dipaksakan menjawab jabatan kepimpinan itu sebab khawatir tergelincir dari landasannya yang betul. Padahal orang-orang itu sangat mulia akhlaknya, dalam ilmunya, lurus perjalanannya, warak dirinya dan seterusnya. Lantaran itu bagi orang yang inginkan jawatan kepimpinan itu hendaklah berwaspada dan menjaga diri dari bahaya-bahaya yang boleh membawa diri ke jurang kecelakaan. Bukan sahaja di dunia, malah di akhirat nanti. Memang baiklah bagi mereka yang ahli mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin jujur dan adil, kerana mereka akan dicalonkan kelak menjadi penghuni syurga, dan itulah sebaik-baik tempat bagi sebaik manusia. Allah Ta'ala. Cukuplah sebagai peringatan kepada kita semualah dalam hal kepimpinan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.